Inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikut. Bismillah. Tuh ke dalam gugurnya iman. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka apakah syirku tab'idin? Kata ulama Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala, iaitu pengarang kitab ini, dia kata wasyirku tab'idin, adapun syirik tab'id, syirik tab'id adalah wahwa tarkibul ilahi min alihatin kasyirkin nasara, yang berarti iaitu dan kemudian diletakkan atas paha dia, dan kemudian muka dia berkerut dan dia pun seolah-olah menghela nafas macam macam tu kan. So, begitu juga waktu kita senang sebelum datang waktu sempit tadi, maka ambillah kesempatan, buatlah ampun kebaikan ni. Baiklah jatuh baru kau nak tunduk, aku menyembah sombong, dosa yang kau laku bersembunyi. Dia akan memimpin, dia akan menerangi, dia akan mentadbir alam ini, dan khalifah itu, jawatan khalifah itu diberi kepada manusia. Semua benda kau nak tunjuk gelap, takkan kau nak menunggu azab datang baru bilang nak kembalikan iman kau yang terlemah hilang. Apa macam pelampung lah, ini kurang je kat pelampung apa, macam kayu ke apa kan, dan didorongkan ke di sungai yang luar cinta Nabi dalam hati kita. Maka sebab itulah kita nak dekatkan, dan hari ini kita nak dekatkan lagi dengan kita nak lihat betapa susahnya, sebab kita selalu menghargai orang yang sayang. Jangan sampai dah jatuh baru kau nak turun dalam dilema, mendengar mula memudah, berat tangan nak menadah, yang bengah jerat bertuah, hilang baunya wadah, seloka mula dicarah, diri meraka perintah bahala azab mula gelabah, sekilas mula dilakar, rohani nafsu mula dibakar, senubari dah menjauh, setiap langkah mula dibakar. Terima kasihku atas kesetiaan, terima kasihku atas kebahagiaan, terima kasihku atas penghargaan, janjiku pada An Anas radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. Maksudnya, sangat berbahagialah orang yang sibuk tentang hal dirinya sendiri daripada sibuk mengenai hal orang lain. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji
Tuhan yang berhak disembah, melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya, dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. 5, 4, 3, 2, 1 Januari 2024. Nantikan perubahan besar kami. Sebagai seorang isteri dan ibu kepada anak-anak yang sedang membesar, dapur semestinya dah jadi pejabat utama saya. Suami memang suka masakan saya. Anak-anak apatah lagi. Hari ni anak-anak dah order mi goreng basah. Saya awal-awal dah pesan pada suami. Nak beli mi kuning, pastikan cuma mi kuning Laksamana. Mi dia kenyal, sedap dan semestinya halal. Mi yang sama mak saya guna hampir 50 tahun yang lalu. Itulah rahsia keluarga kami. Laksamana semestinya cita rasa keluarga Malaysia. Baca talbiah, Mat? Iyalah, Mak Su. InsyaAllah saya nak ke umrah hujung bulan ni. Ya ke, Mat? Dengan siapa? Dengan Zahazan Travel. Ustaz Zahazan ada syarikat pelancongan ke, Mat? Iyalah, Mak Su. Ramai dah pergi umrah dengan Zahazan Travel. Ada banyak lagi destinasi yang Zahazan Travel kendalikan. Selain umrah, seperti Balkan, Uzbekistan, Baitul Maqdis, Turki dan Eropah pun ada. Ramai yang dah pergi dan sedang buat tempahan dengan Zahazan Travel ni. Macam mana nak pergi dengan Zahazan Travel ni, Mat? Senang je, Mak Su. Hubungi 011-5862-9475 atau layari www.zahazantravel.com. Abang, kita kena mula fikir masa depan anak-anak ni. Paling penting, saya nak bukakan akaun tabung haji dan terus daftarkan haji untuk dia. Ui, bagus tu. Kita boleh buka akaun tabung haji melalui Tijari. Tijari tu apa, bang? Tijari tu platform online tabung haji. Kita buka akaun online, pergi cawangan untuk pengesahan. Jom buat sekarang. Lembaga Tabung Haji patuh syariah, tiada had simpanan, 100% dijamin kerajaan dan zakat dilunaskan. Menyantuni Duyufur Rahman. Assalamualaikum. Dah buka akaun ke belum? في الظلام
أصبح يفديه الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه وبسر القوم الأشرار وبسر القوم الأشرار بنت الصديق توافيه بنت الصديق توافيه الهجرة لا تهادينا لا تهادينا الهجرة Ayo kita lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-2101000520. Jom berwakaf. Mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi untuk perkhidmatan efisien yang besar. DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Diskaun gila, jangan tak beli. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Bakla 91.5 FM. Masjid Putra. Masjid Putra didirikan pada 22 Zulkaidah 1419 Hijrah bersamaan 9 Mac 1999. Ia menjadi mercu tanda wilayah Persekutuan Putrajaya. Masjid ini dinamakan Masjid Putra sempena Perdana Menteri Malaysia yang pertama, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Kedudukan masjid ini bersebelahan dengan dataran Putra dan bertentangan dengan blok Perdana Putra. Dari arah masjid ini dapat dilihat pemandangan indah Tasik Putra dan kawasan sekitarnya. Sebahagian besar kawasan masjid dikelilingi oleh tasik, menjadikan masjid ini kelihatan terapung-apung di atas air seperti Masjid Tengku Tengah Zahra di Terengganu dan Masjid Tanjung Bunga di Pulau Pinang. Bezanya, kedua-dua masjid ini dibina berhampiran dengan laut, manakala Masjid Putra dikelilingi oleh tasik. Konsep reka bentuk Masjid Putra ini berdasarkan kepada seni bina Parsi zaman Kerajaan Safawi. Seni bina dan reka bentuk kubahnya menonjolkan ciri-ciri masjid tradisi yang mudah dilihat di Timur Asia. Ketinggian keseluruhan masjid ini menyamai bangunan 21 tingkat. Ia terdiri daripada 4 aras termasuk bumbung yang mempunyai fungsi masing-masing. Dewan Solat Utama boleh memuatkan bilangan jemaah seramai 8,000 orang pada satu masa. Pintu masuknya mempunyai reka bentuk berdasarkan struktur binaan di Isfahan. Puncak kubah dihiasi dengan mercu tajam yang mengarah ke langit. Dewan Solat Wanita berada di aras satu yang boleh menampung seramai 2,000 jemaah. Uniknya, kubah Masjid Putra berwarna merah jambu dan reka bentuknya berasaskan arabes, iaitu ukiran berkonsepkan tumbuhan seperti yang terdapat pada kubah-kubah masjid di Mesir. Ukiran dan hiasan dalaman kubah dan masjid ini pada keseluruhannya diilhamkan berdasarkan seni ukir tempatan. Selain daripada kubah yang menjadi tarikan pada Masjid Putra ini, bahan daripada kayu cengal yang menjadi pilihan untuk pintu, jerejak dan pemidang pada masjid ini telah berjaya menghidupkan seni ukir Melayu berteraskan ajaran Islam yang menonjolkan semangat persaudaraan dan keharmonian sesama insan. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman.
Inspirasi Empuria Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan bersama untuk petang ini, bersama Destinasi, Alhamdulillah, kita akan bersama rancangan Imanuna Iman kami untuk jam kedua ini bersama Berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini bersama Dr. Aiman, kita mengalukan kehadirannya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluki Sayyidah? Alhamdulillah nabi khair insya-Allah. Teman daiman Doktor bersiha wa sa'adah. Insya-Allah amin. Dan untuk petang ini bersama para pendengar, untuk kita akan buka kembali kitab kita, kitab ke arah pemerkasaan akidah Islam di alam Melayu, Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi, dan kita akan bincangkan tentang sifat sama, basar dan kalam Allah Subhanahu wa taala. Untuk mukadimah ini silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Datin Mona, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para imam, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa istiqamah bersama kami di rancangan Imanuna, Iman kami pada Khamis 5.15 petang, yang mana kita berada di penghujung tahun 2023, iaitu 28 Disember. Minggu depan selamat tahun baru 2024 ya Datin. Dan segenap pendengar semua insya-Allah. Dengan harapan bila pun tahun apapun itu, kita sentiasa berharap kita punya amalan semakin banyak, semakin istiqamah, kita semakin rajin menuntut ilmu dan semakin istiqamah di dalam agama yang mulia ini, dan insya-Allah iman kita bertambah. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada petang yang mulia ini kita masih menyambung pengajian kita. Jarang, biasanya kalau dah akhir-akhir Disember ataupun dah akhir tahun, kita dah khatam buka kitab baru. Ya, betul. Macam tahun ni dan tahun-tahun yang lepas. Tapi kerana tahun 2023 ni special sikit Datin. Kita buka 2 kitab sekaligus. Iaitu kitab yang sedang kita mengaji ini, iaitu kitab Al-Muqaddimat dan Al-Aqidah Wusta ke arah permekasaan akidah Islam di alam Melayu, tuan-tuan dan puan-puan. Kita berada pada muka surat 254 bagi section Arab dia, sedangkan terjemahan Melayu dia muka surat 206. Yang berada di rumah boleh buka kitab untuk membaca dan mengaji bersama kami. InsyaAllah yang berada di depan steering sila fokus, insyaAllah sambil mendengarkan Imanuna, dengan harapan di segala amalan dan juga perjalanan tersebut selamat sampai di tujuan masing-masing. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tanpa membuang masa lagi, kita masuk muka surat 254, iaitu pada hari ini tema dia atau judul dia tentang sifat sama, basar dan kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulakan bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Al-faslu ar-rabi'u fi isbatis sam'i wal basari wal kalami wa ma yata'allaqu bi dzalika. Yang bermaksud, hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita berada pada fasal 4, iaitu
pensabitan sifat sama, basar dan kalam serta sebarang perkara yang berkaitan dengannya. Ni berarti hari ini kita bahas 3 sifat, Datin. Sifat sama, basar, kalam. Apa tu Ustaz sifat sama, basar, kalam tu? Ni sifat sama adalah sifat yang dengannya iaitu segala perkara wujud Allah SWT maha mendengar dengan segala perkara yang wujud sesuai dengan hakikatnya, kenyataannya. Tersingkap segala perkara yang wujud sesuai dengan realitinya. Singkapan tersebut berbeza dengan singkapan iaitu sifat ilmu dan sifat basar. Okey, jelas kan? Jadi ini adalah yang dipanggil dengan sifat sama, sifat dengar lah. Macam mana dengar dia tu kita tak dapat nak gambarkan. Intinya segala sesuatu yang dapat didengar. Okey, itu nanti kita akan bahas lebih dalam. Sifat basar pula apa? Sifat basar pula iaitu sifat yang dengannya tersikap segala perkara yang wujud sesuai dengan kenyataan, yang mana singkapan dia berbeza dengan sama dan ilmu, iaitu Allah maha melihat, dan lihat Allah tidak berbatas, kan, tidak perlu kepada cahaya dan lain-lain. Ini kita akan syarah juga lagi sebentar lagi. Yang ketiga, kalam. Apakah itu kalam? Sifat kalam ini adalah sifat iaitu sebuah sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang mana dengan sifat ini Allah SWT memerintah, melarang, iaitu mengkhabar, yang mana kalam Allah tidak sama dengan kalam manusia. Iaitu kalam Allah ni qadim, maka ia tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran, tidak ada i'rab, lahan, lagu dan lain-lain. Ini kalau orang tanya, Ustaz, macam mana kalam Allah ni tak ada semua tu? Kan? Itu kalam Allah, kan? Maksudnya Allah SWT berfirman, jangan kita gambarkan kalam Allah ni macam kita cakap. So ada yang kata, Ustaz, Allah ada sifat kalam, tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Macam orang gila lah dia cakap. Ada yang kata macam tu. Kita jawab tak. Itu sebab yang entah tu, yang kamu telah meletakkan presiden atau kias kepada makhluk. Kan? Ingat, kalam tu macam makhluk berkata-kata. Beza. Allah SWT adalah Khalik, Tuhan yang maha kuasa, sedia ada. Sifat kalamnya bukan seperti sifat manusia. Jadi janganlah gambarkan, kan, macam tu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ini adalah 3 sifat yang disebut ini adalah sifat sama, basar dan kalam. Lalu wa ma yata'allaqu bidzalika, dan sebarang perkara yang berkaitan dengannya atau yang bertakluk dengannya. Maksudnya dia bertakluk dengan apa sahaja, kan? Dia bertakluk dengan apa sahaja. Ini kita akan bahas nanti setelah ini, insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi lalu Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala memulakan kitab ini, iaitu perbahasan ini, dengan berkata wa yalzamu, boleh buka petikan 43, wa yalzamu ayyakuna ta'ala sami'an basiran mutakalliman. Maksudnya lazim bagi Allah SWT itu yang maha mendengar, sami', lalu lagi maha melihat, basir, maha berfirman, iaitu mutakallim, kan? Dengan, lalu dia sebut, iaitu bisam'in, dengan sifat sama', wa basarin, dan sifat basar, qadimaini, yang kedua-dua sifat sama' dan basar ini adalah qadimaini, kedua-duanya yang qadim. Qadim tu berarti sedia ada. Sedia ada berarti bukan dari tidak ada kepada ada. Bukan tak dengar lalu Allah dengar. Bukan sedang tak melihat lalu melihat.
bukan pula sedang melihat lalu tak melihat dan lain-lain, tidak. Allah SWT sama' dan basar dia qadim, muta'alliqaini bikulli mawjudin, yang mana sifat sama' dan basar Allah ini bertakluk, berkait dengan segala perkara yang wujud. Masuk berkait dengan segala yang wujud. Kita dekat dalam bilik gelap sorang-sorang, tak ada lampu, tak ada apa. Kan? Kita tengok tangan kita pun tak nampak. Allah Maha melihat kerana ia wujud. Dalam hati tuan-tuan dan puan-puan mungkin sedang berbicara. Apalah Ustaz Aiman ni, suara dah serak-serak. Kan? Masuk radio. Saya tak dengar, tapi tak ada suara sebab dalam hati. Tapi Allah Maha mendengar, tuan-tuan dan puan. Bukan ni gurau je lah. Nak bagi contoh, gurau dia iaitu apa yang tuan-tuan dan saya bercakap dalam hati yang tidak ada suara dan huruf. Allah SWT Maha mendengar kerana ia wujud. Wujud. Cuma walau tak suara, Allah Maha mendengar. InsyaAllah kita akan syarah perkara ini sebentar lagi. Hadir wal hadirat hafizakumullah. Baik Doktor, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk bersama para pendengar. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Johor Bahru 106.2 FM. Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini, terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wa la quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ikuti kami di TikTok @Radio IKIM. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanunah Iman Kami, dan bersama kami untuk waktu ini yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan bersama para pendengar masih lagi boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Masih lagi bersama doktor untuk sifat sama, basar dan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah.
Jadi kita dah baca sedikit dan jelaskan sedikit bahawa Allah Maha melihat dengan sifat basar dan Maha mendengar dengan sifat sama. Lebih kurang macam tu. Sebab itu teks dia yang ada pada muka surat 254 ataupun terjemahan dia yang berada pada muka surat 206 menerangkan bahawa Allah lagi Maha mendengar, lagi Maha melihat, Maha berfirman dengan sifat sama dan basar. Sifat sama ni sifat mendengar dan sifat melihat yang kedua-duanya qadim. Nampak ni? Kenapa dia kata macam ni, tuan-tuan dan puan-puan? Dia nak bagi tahu bahawa kita mengisbatkan sifat ma'ani, kita panggil. Ma'ani ni sifat sama, basar, kalam. Ini sifat ma'ani. Sifat yang wujud yang berada pada zat Allah SWT yang dengannya Allah melihat, yang dengannya Allah mendengar dan lain-lain. Kan? Lalu bila kita kata berarti Allah SWT Maha mendengarlah, Allah Maha melihatlah. Kan? Itu istilah dia mutakallimun. Iaitu sami'un, basirun. Ini nama dia kita kata maknawiyah. Allah SWT adalah zat yang Maha melihat, yang Maha mendengar. Maha melihat dan Maha mendengar dengan sifat dengar, dengan sifat melihat. Ni boleh faham kan, tuan-tuan? Kenapa kita kata macam tu? Sebab dia ada dua pendapat. Pertama kata tak payah bila kita kata Allah ada sifat sama, ada sifat basar, Allah ada sifat mendengar dan sifat melihat, automatik dia dalam keadaan Maha melihat dan Maha mendengar lah. Kerana sama Allah qadim, sedia ada, menyeluruh dan lain-lain. Ini yang kita panjang terangkan. Tapi pendapat yang kedua kata kita kena kata Allah SWT Maha mendengar juga. Selain kita kata Allah bersifat dengan sifat sama, iaitu sifat Maha mendengar, dia juga dalam keadaan Maha mendengar. Sebab kita nak kata Allah SWT ada sifat sama dan dia dalam keadaan Maha mendengar, kerana takut ada orang kata pula nanti dia kata kita pun ada sifat mendengar, tapi kalau kita tidur kita tak dengar lah. Jangan sampai dianggap Allah SWT ini walaupun ada sifat sama, tapi mungkin sekarang dia tak dengar. Itu tak boleh. Itu ulama dua-dua pendapat sepakat bahawa ini boleh menyebabkan runtuhnya iman. Orang yang percaya atau beranggapan bahawa Allah ini ada keadaan tidak mendengar. Tidak. Jawapan dia Allah sentiasa Maha mendengar, sentiasa Maha melihat. Ni. Bikalamin qadimin qaimin bizatihi laisa biharfin wala sautin wala yatajaddadu. Iaitu Allah Maha berfirman dengan kalam, iaitu dengan sifat kalam Allah. Dengan sifat kalam Allah, iaitu apa? Kalam yang qadim, sedia ada, bukan dari tiada kepada ada, tapi sedia ada, yang berdiri ia pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat kalam ini berdiri pada zat Allah SWT. Laisa biharfin wala sautin, yang mana kalam Allah tidak berhuruf, tidak juga bersuara. Ini berbeza dengan golongan Hasyawiyatul Hanabilah. Kerana Hasyawiyatul Hanabilah dia kata kalam Allah ini dia itu bersuara berhuruf. Ahli sunnah kata mana boleh bersuara berhuruf? Padahal suara dan huruf itu makhluk. Kata mereka bersuara berhuruf tapi yang qadim. Macam mana kita nak faham tu? Suara huruf itu makhluk yang qadim. Itu macam mana? Yang sedia ada. Itu ada sedikit tidak benar di situ. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kan? Jadi ini yang ulama kata, ulama ahli sunnah wal jamaah berkata, iaitu Allah SWT bersifat dengan sifat kalam yang berdiri, yang qadim, yang berdiri pada zat, tidak berhuruf, tidak bersuara, wala yatajaddadu, dan ia tidak diperbarui. Yang tidak diperbarui, maksud dia bukan macam kita. Kita tak dengar, pasal kita dengar, kita ni, kita tajaddud. Allah SWT Maha mendengar. La yatra'u alaihi sukutun.
Dan sifat kalam Allah ini iaitu Allah SWT iaitu tidak berlaku padanya, iaitu didahului atau tidak terjadi padanya diam. Ni wala yattasifu bitaqdimin wala ta'khirin. Tidak bersifat dengan dahulu dan tidak kemudian. Jadi kalam Allah tidak bersifat dengan terdahulu dan tidak kemudian. Wala ibtida'in wala intihain. Dan juga sifat kalam Allah ini iaitu tidak ada tidak ada permulaan dan tidak ada penghabisan. Wala kullin wala ba'din. Dan sifat kalam Allah tidak ada iaitu pada semua, kullin secara kul, wala ba'din dan juga tidak pula pada sebahagian. Jadi tak boleh nak dibahagi-bahagi, tak boleh nak ni, tidak seperti kalam manusia. Kan? Hadirin wal hadir hafizakumullah, wa yata'allaku bi kulli ma yata'allaku bihil al-ilmu. Dan sifat kalam Allah ini bertakluk dengan segala perkara yang bertakluk dengan sifat ilmu. Hadirin wal hadir hafizakumullah, maksud dia apa? Pertama kita terangkan dulu sifat kalam Allah ni. Sifat kalam Allah ni berarti sifat yang dengannya berdiri pada zat yang Allah SWT, yang dengannya Allah berfirman. Firman Allah ni apa? Firman Allah ini berkaitan dengan segala perkara yang berkaitan dengan sifat ilmu. Sifat ilmu kita dah belajar, dia berkait dengan apa? Perkara yang wajibat, mustahilat dan jaizat. Perkara yang wajib, yang mustahil dan harus. Maksud dia apa? Jadi kalam Allah, Allah berfirman, kan? Berkaitan dengan apa? Berkaitan tentang zatnya qadim, zatnya sedia ada, zatnya esa, zatnya mustahil, zatnya maha mendengar, zatnya maha melihat. Ini kan firman Allah semuanya. Lalu yang kedua berkaitan dengan mustahil. Allah SWT berfirman, mustahil ia beranak, mustahil ia diperanakkan, mustahil ia ada sekutu, mustahil ia menerima ketiadaan, mustahil ia dari tiada kepada ada, mustahil ia makhluk dan lain-lain. Ini kan Allah berfirman, itu ada, kita boleh lihat dalam ayat Al-Quran. Lalu yang ketiga, jaizat. Allah berfirman tentang diutusnya Nabi Muhammad. Allah berfirman tentang nanti di akhirat kita dapat melihatnya. Ini bukan perkara wajib, bukan perkara mustahil, tapi perkara harus. Allah berfirman kepada kita di dalam Al-Quran, kita dapat lihat. Ini. So, ini yang kita kata sifat kalam Allah berkaitan dengan perkara ini. Lalu bagaimana kita nak faham sifat kalam Allah tu? Kalam Allah tu qadim, sedia ada. Maksud dia bukan makhluk. Jadi jangan kita gambarkan kalam Allah ni macam kalam manusia. Bersuara, berhuruf, ada berhenti, ada pengakhiran, ada intonasi, ada tinggi, ada rendah, ada i'rab, ada tak. Sifat kalam ni sifat yang berdiri pada zat Allah SWT yang dengannya, kan? Allah memerintahkan kita, Allah melarang kita, Allah dan lain-lain. Ini qadim. Dan Allah tidak berlaku padanya sukut, iaitu diam, lalu mula diam. Berarti kalam Allah ni macam orang gila lah. Ada yang kata macam tu. Cakap je. Salah kamu. Kenapa nak pergi kiaskan dengan Allah SWT? Dengan Allah SWT nak dikiaskan dengan makhluk. Itu kesalahan. Kita beriman Allah, sifat kalam Allah tidak sama dengan makhluk. Ini. Macam mana gambaran ni kita tak dapat gambarkan lah. Seperti halnya samak dan basar Allah. Boleh tak kita gambarkan? Tak bercahaya pun boleh melihat lah. Kena iman lah. Samak basar Allah tak seperti samak kita. Macam mana tak ada suara Allah nak dengar? Itu ilmu Ustaz, bukan sifat samak. Tak, itu sifat samak. Kan? Kerana apa? Kerana Allah ketika makhluk berbicara dalam hati, walaupun dia tak bersuara, dia perkara yang wujud yang berkaitan dengan perkara yang masmu', yang dapat didengar walaupun tanpa suara. Ini ta'aluk sifat sama. Berarti samalah juga dengan kalam Allah. Allah berfirman. Lalu yang Quran tu macam mana? Quran bukan makhluk. Quran adalah kalam Allah yang qadim. Tapi kalau kita bicara, saya baca Al-Quran, Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tulis mushaf Al-Quran, contoh dia ke atas lembaran kertas. Ini ibarat kepada kalam Allah yang qadim. Kan? Ibarat kepada kalam Allah yang qadim. Memanglah
dia itu dari tiada kepada ada. Tapi kita tak adalah nak ambil mushaf, angkat, oh ini adalah makhluk. Tak boleh. Bahaya. Itu dapat merusak, memberi kesalahfahaman kepada orang-orang yang tidak faham. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebab itu dilarang untuk mengatakan kalam seperti itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kalam Allah ini adalah sedia ada, kan? Kalam Allah sedia ada yang berkaitan dengan 3 perkara tadi. Wallahu alam. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan bersama para pendengar kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda juga siapa yang belum mendapatkan buku terbitan IKIM ini, Al-Aqidah Al-Wusta insya-Allah, dan Al-Muqaddimat ini boleh hantarkan mesej atau hubungi 0192380466 Encik Johari. Untuk waktu ini kita berehat sekali lagi, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Negeri Sembilan 102.7. Berbaik dengan orang-orang yang baik menyebabkan kita ini akan terarah untuk melakukan kebaikan, sehingga orang memandang dan juga kita sendiri akan merasakan bahawa kebaikan itu akan sentiasa menjadi amalan kita, sehingga kita menjadi sebahagian daripada orang yang melakukan kebaikan. Namun sebaliknya, kepada orang yang jahat, ketika kita berteman dengan mereka, maka yang kita akan perolehi adalah kesengsaraan. Disebut oleh Sayyidina Ali, wabayin ahla syarr tabin anhum. Kamu berpisah daripada orang-orang yang jahat, maka kamu telah selamat daripada mendapatkan akibat buruk daripada mereka. Ketika dunia lain diulit tiduran yang nyenyak, dihiburkan dengan hilaian ketawa suka, suara kanak-kanak, senyum bersama pelukan ayah dan ibu yang begitu mesra, penuh dengan kasih sayang. Tidak di Gaza, tidak di Gaza, anak-anak kecil terlepas dari pelukan ibu-ibu, ayah-ayah, menutup mata dengan daging berkecai, wajah-wajah berlumuran darah, diselimuti kain cadar putih, dibelit hujung kepala, tangisan tanpa henti, kezaliman meratah ke rongga isi perut dan rongga kepala, dimamah derita saban hari. Adakah penawar bagi Gaza untuk racun kekejaman ini? Adakah penawar untuk Gaza? Ria Darwina. Ahli-ahli hadis sepakat mengatakan bahawa hadis tersebut adalah hadis yang daif, sekalipun diriwayatkan melalui jalan yang banyak. Jadi hadis ini menjelaskan wajib mencintai Nabi. Dan kedua, hadis ini juga menegaskan bahawa wajib mencintai Nabi itu melebihi orang lain. Sesungguhnya mereka yang suka dengarkan hadis Nabi SAW, maka Allah akan mengurniakan cahaya di wajahnya di dunia dan di akhirat. Ikuti rancangan Mutiara Hadis setiap Jumaat pada pukul 3.10 petang bersama Ustaz Taufiq Jafri Muhammad Akbar. Mutiara Hadis memperkemas ibadah harian eksklusif hanya di Radio IKIM. Kuching 93.7 FM. Inspirasi Emporia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Imanunah Iman kami bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Untuk bersama para pendengar untuk waktu ini masih lagi di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404
0377108804 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini masih lagi ada sedikit pencerahan untuk sifat sama, basar dan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita berada pada petikan 44 sikit sebelum kita masuk Q&A. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa yadullu ala ittisafihi ta'ala bihadhihi salasati al-aqlu listihalati ittisafihi bi adadadiha wan naqlu wa huwa aula. Okey. Maksud dia apa, hadirin wal hadirat hafizakumullah? Iaitu dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan tiga sifat ini adalah dengan dalil akli, iaitu mustahil Allah SWT bersifat dengan lawan sifat-sifat ini. Maksud dia, dalil akli bagi Allah bersifat sama, basar, kalam. Kalau Allah SWT tidak bersifat sama, berarti Allah itu bisu, Allah itu pekak. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat melihat, berarti Allah itu buta. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kalam, berfirman, berarti Allah itu bisu. Bagaimana? Tiga-tiga sifat ini, yang lawannya, ini adalah perkara yang mustahil. Lawan bagi tiga-tiga sifat sama, basar, kalam ini perkara yang kurang, yang dianggap cacat bagi Allah, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini mustahil Allah tidak bersifat dengan tiga sifat ini. Ni itu dalil akli kita panggil. Lalu dia kata namun wan naqlu wa huwa aula. Namun berdalil dengan dalil nakli adalah lebih baik. Maksud dalil nakli itu apa? Contoh dia, apa dalil Allah sami' atau bersifat dengan sifat sama? Innallaha sami'un basir. Sama dan basar. Kalam Allah Musa taklima. Kerana ada nakli dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa ini yang lebih baik? Ulama menjelaskan kerana kita tak tahu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kata kalau Allah tak bersifat sama, berarti Allah itu pekak, kan? Ini berawal pada kiasus syahid ala khair. Kita mengkiaskan benda yang benda yang dapat dilihat kepada zat Allah SWT yang kita tidak dapat melihatnya, kita tidak dapat tahunya. Kan? So dia kata ini lemah, kan? Contoh dia, sebab nanti orang kata kalau Allah tak ada sifat tangan, kalau Allah tak ada tangan, berarti cacat lah. Manusia tak ada tangan, cacat, kurang. Takkan kita nak kata Allah ada anggota kot, nak sempurna? Tak betul lah. Allah beza dengan makhluk. Itu dia kata ini lemah. Jadi bab tiga sifat ini, dalil nakli lebih kuat daripada dalil akli. Okey, sekian saja insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan untuk petang ini, dan untuk para pendengar ada soalan pertanyaan ada di WhatsApp, di FB, di YouTube. Untuk waktu ini kita ambil dari YouTube terlebih dahulu. Harun Malaysia bertanya, doktor, boleh fahamkan saya dalil akli dan nakli Allah sempurna? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu dalil akli dan dalil nakli? Bagi Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dalil akli dia, kalau Allah tidak bersifat dengan kesempurnaan, berarti Allah ini kurang, nakis, lemah, cacat. Takkanlah Allah ini lemah, takkan Allah ini cacat, takkan Allah ini kurang. Kan? Mustahil kan macam tu. So itu adalah dalil akli dia. Dalil nakli dia apa dalam ayat Quran? Kan Allah menunjukkan sifat kamalat Allah. Allah maha kuasa, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, dan lain-lain. Banyak ayat-ayat Al-Quran. Ini menunjukkan bahawa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Okay. Baik doktor, terima kasih. Ada satu soalan lagi daripada Harun juga. Bertanya, doktor, apa maksud i'tiqad yang tak putus dan maksud i'tiqad yang putus? Mungkin dia terjemah dari qat'i, bil qat'i, iaitu al-iman bil qat'i. Iman bil qat'i itu, qat'i bahasa Arab tu diterjemahkan oleh ulama Melayu dulu dengan putus. Putus ni bukan putus jari tu, betul putus apa benang, bukan. Masuk putus di sini adalah yang pasti, yang dah tak boleh bergoyang dah. Al-qat'i bahasa Arab kan, dalil al-qat'i, dalil yang putus, dalil yang tidak dapat diragukan lagi.
Iman yang tidak putus berarti dia belum betul-betul yakin. Dia masih boleh diganggu gugat. Tapi iman yang putus berarti iman yang sudah tidak dapat diganggu gugat keyakinan dia. Mungkin itu yang dimaksud. Ya, okay. mungkin betul sebab translation word to word. Literally. Ya, betul. Dan ada satu soalan lagi. Banyak soalan dari Harun ni, doktor di YouTube bertanya juga, nak tahu kadar ilmu tauhid yang mesti saya tahu untuk lulus iman yang sah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi orang awam atau mana-mana untuk iman yang sah dia tak perlu tahu mendalam-dalam. Dia cukup iman Allah Esa, kan? Allah ini wujud, Allah Esa Maha Kuasa, tanpa tahu dalil pun tak apa, asal dia tahu dan benda ini sabit dan putus dalam hati. Itu dah cukup. Maksud dia apa? Kalau ditanya, kira-kira Allah ni bisu ke tak? Takkanlah bisu, mesti maha mendengar. Allah ni maha melihat tak? Mesti maha melihat, takkan buta kot. Itu dah syukur lah. Kalau ditanya dia, Ustaz, kenapa dia hafal sifat 20 macam lagu tu lagi dengan dalil tu ni, dalil tu. Tak, itu tidak fardu ain sampai tahu dalil semua tu. Untuk orang awam, dia cukup isi intipati dari sifat 20 itu, dia beriman bahawa Allah bersifat dengan segala sifat kamalat. Itu dah menyebabkan dia itu iman yang sah. Ini dia berhadirat. Baik, terima kasih doktor. Ada di YouTube juga Rashid Reza bertanya, bagaimana nak mengenali tanjizi hadis? Tanjizi hadis tu adalah yang dipanggil dengan ta'alluq. Bagi sifat-sifat Allah, yang tanjizi hadis adalah sifat kudrah, kuasa. Allah memang maha kuasa, ya. Tapi bila Allah mewujudkan, ini dipanggil ta'alluq tanjizi hadis. Contoh dia, orang tu dari miskin lalu kaya. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Allah memberi rezeki dengan sifat apa? Sifat kudrahnya. Yang dengan kudrahnya yang qadimah, Allah memberi ia rezeki. Olehnya dia mendapat rezeki, itu kita panggil ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrah. Dari wujud, dari tiada kepada ada, dari tak ada lalu wujud, dari wujud lalu tiada, hidup lalu mati, mati lalu hidup dan lain-lain. Ini semua adalah ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Baik, doktor, terima kasih. Satu lagi soalan di YouTube juga dari Ikram bertanya, adakah Allah berkata-kata dalam Al-Quran sahaja? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang dimaksud apakah kalam Allah terbatas pada Al-Quran sahaja, sedangkan kitab samawi yang lain bukan kalam Allah? Jawapannya tidak. Maksud dia, kitab-kitab samawi secara umum kita kan, yang pasti kita tahu macam Taurat kan, Zabur. Cuma apa sahaja selain itu kita beriman Allah menurunkan kitab-kitab bahawa ini adalah ibarat kepada kalam Allah yang qadim. Itu yang kita pegang. Ini ada dalam kitab iaitu Tali'ul Bushra, syarah kepada akidah Sughra. Dia kata kalam Allah yang ibarat pada kalam Allah selain Al-Quran, begitu juga kitab-kitab samawi yang lain. Baik, doktor. Satu soalan lagi dari Ikram juga bertanya, apa kaitan sifat kalam Allah dan Lauhul Mahfuz? Bismillahirrahmanirrahim. Sifat kalam Allah adalah sifat yang berdiri pada zat Allah SWT yang qadim, tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran dan lain-lain. Okey. Sedangkan Lauh Mahfuz ini adalah makhluk yang Allah ciptakan, yang mana Allah memerintahkan qalam, pen, untuk menulis segala sesuatu yang akan terjadi, yang sedang terjadi dan lain-lain. Itu adalah Lauh Mahfuz. Jadi dua benda beza. Lauh Mahfuz hadis, makhluk ciptaan Allah. Kalam Allah qadim, ilmu Allah qadim. Allah dah tahu apa yang akan terjadi. Allah perintahkan Lauh Mahfuz untuk ditulis oleh pen apa yang akan terjadi. Boleh nampak kan? Tak ada kaitan lah. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini ada satu soalan di FB Live Ikim FM. Wahid Ishaq bertanya, Al-Quran adalah kalamullah dan dalam bahasa Arab. Adakah Jibril terjemahkan ke bahasa Arab atau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalam Allah tu qadim. Okey. Dia qadim. Tapi
Jadi bila Jibril dititahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut, Al-Quran tersebut kepada baginda SAW, jadi malaikat Jibril menyampaikan, ibarat dia kita kata Allah khalqu. Jadi Jibril menyampaikan kalam dia tu berarti kalam lafzi yang ibarat kepada kalam Allah yang qadim. Seperti itu. Jadi dia mengkhabarkan kepada baginda SAW, dibacakan kepada baginda SAW mendengarkan, lalu menyampaikan kepada para sahabat. Kalau kalam Allah yang qadim yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW adalah seperti ketika Rasulullah SAW berada di Sidratul Muntaha, ketika Nabi Musa berada di Turus Sina. Jadi Nabi Musa mendengar kalam Allah yang qadim. Itu menurut pendapat mazhab Asy'ari. Kalau menurut pendapat Maturidi, Allah cipta suara dan huruf lalu Allah perdengarkan kepada Nabi Musa dan Nabi Muhammad ketika di Sidratul Muntaha. Misalan dia. Jadi Jibril ni macam mana? So Jibril ini menyampaikan ibarat kepada kalam Allah yang qadim kepada baginda SAW. Tapi ingat, wahyu tidak hanya satu ya. Dia ada banyak jenis cara wahyu sampai kepada baginda SAW. So ada yang memang dah berbahasa Arab. Itu InsyaAllah. Baik. Terima kasih doktor. Satu soalan lagi di FB Live IKIM FM dari Mus bertanya, Ustaz, roh itu adakah makhluk atau qadim? Yang ni roh manusia ni semua makhluk lah tuan-tuan. Makhluk maksud dia Allah ciptakan roh. Kan cerita dia Allah menciptakan roh. Berarti dia bukan qadim, dia makhluk. Lalu Allah kumpulkan roh Allah dan berfirman kepada roh-roh tersebut, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Lalu mereka berkata, bala ya syahidna, kami menyaksikan tersebut. Dari wal hadar afidakumullah. Jadi roh ini makhluk. Baik doktor. Okey, soalan terakhir pada waktu ini di WhatsApp Konti, adakah seseorang telah ditakdirkan ke syurga atau neraka? Bagaimana doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Iaitu Allah maha mengetahui. Dia tahu apa yang akan terjadi, di mana tuan-tuan akan berada, syurga atau neraka. Allah berkehendak qadiman sejak azali. Sama ada tuan-tuan berada syurga atau neraka. Lalu Allah menjadikan dengan sifat kudrahnya, fulan ini beriman, fulan ini tidak beriman. Allah yahdi man yasha, yudillu man yasha, kan? Dalam Quran sebut tu. Dan lain-lain. Seperti itu. Cuma bila tanya, kalau macam tu, buat apa saya nak beriman ke? Buat apa saya nak solat ke? Kan Allah dah tentukan segala-galanya, syurga atau neraka. Saya tak solat macam mana pun, kalau Allah dah tentukan saya masuk syurga, saya masuk syurga. Kalau saya tak solat, kalau saya solat macam mana pun, kalau Allah dah tentukan saya masuk neraka, saya masuk neraka dah Ustaz. Jawapan dia, mana hang tahu hang nak masuk neraka ke syurga? Mana yang tak tahu nak masuk syurga ke neraka? Kita ni tak tahu tuan-tuan. Sebab apa kita tak tahu ini? Sebab bila kita tak tahu ini, maka kita beriman, kita berusaha solat dan lain-lain dengan harapan kita termasuk orang yang masuk syurga lah. Kan? Siapa nak masuk neraka kan? Dan Allah dah tandakan dah. Ahli syurga ni orang yang rajin solat, yang rajin ibadah, rajin bersedekah. Ini dia hadirin wal hadirat afidakumullah, kan? Baik, alhamdulillah doktor. Banyak soalan sebenarnya doktor, tapi mungkin soalan itu kita akan bawa ke minggu hadapan atau tahun hadapan insya-Allah doktor. So kita akan sambung kembali kitab kita untuk Al-Aqidah Al-Wusta insya-Allah. Akhirnya terima kasih doktor atas pertemuan untuk petang ini. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk bersama para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. 5, 4, 3, 2, 1 Januari 2024. Nantikan perubahan besar kami.